Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Afendi dari SMK Sarjana Utama. Pada kali ini, saya akan mengajar Fizik tingkatan 4, Bab 2, Subtopik 2.7, Impuls dan Daya Impuls. Kita akan lihat impuls dan daya impuls dari segi definisi, unit dan juga rumusnya. Okey. So, kita tengok pertama sekali definisi. So, saya akan bandingkan definisi impuls dan daya impuls. Kalau kita tengok dekat sini, impuls dan daya impuls bunyi macam lebih kurang sama, tapi sebenarnya tak sama ya, berbeza. Definisi impuls adalah perubahan momentum. Manakala definisi daya impuls adalah kadar perubahan momentum. Okey. Ada perbezaan kat situlah kita boleh nampak ada perkataan kadar pada definisi daya impuls. Okey. Yang kedua, kita tengok dari segi rumus. Okey, bila bercakap tentang perubahan momentum, of course kita kena tahulah momentum tu apa. So, momentum itu adalah asal darab hal laju dan jisim. Maksudnya di sini, semakin bertambah hal laju ataupun semakin besar jisim, momentum juga akan bertambah. Untuk rumus impuls, okey, rumusnya adalah MV tolak MU, di mana MV itu adalah momentum akhir, kita tolak dengan MU iaitu momentum awal. Okey, rumus MV MU itu datang daripada rumus momentum lah, P sama dengan MV. Okey, manakala rumus daya impuls, so kita kembali kepada definisi daya impuls. Definisinya adalah kadar perubahan momentum. Suka saya cakap dekat sini, kalau definisi itu ada perkataan kadar, okey, maksudnya dia mesti bahagi dengan masa. Jadi untuk rumus daya impuls, MV tolak MU bahagi dengan T. T adalah masa. Kalau kita perhatikan, rumusnya adalah lebih kurang sama. Satu ada MV tolak MU sahaja, satu lagi MV tolak MU tetapi kita kena bahagi dengan masa. Dari segi unit, unit untuk impuls adalah sama dengan unit momentum. Kerana kembali kepada definisi, impuls adalah perubahan momentum. Jadi, unit untuk impuls adalah kg ms negatif 1. Okay? Kg ms kuasa negatif 1. Okay, manakala untuk daya impuls, disebabkan kita bahagi dengan masa, so unitnya adalah kg ms negatif 2. Saya ulang, kg ms kuasa negatif 2. Apabila bercakap tentang impuls, kita akan kaitkan dengan masa tindakan. Okay, walaupun dalam rumus tiada masa, kita boleh bahagi dengan masa, tapi bila bercerita tentang impuls, kita kena kaitkan dengan masa tindakan. Sebab itulah kita kena tolak momentum akhir, tolak momentum awal. Nanti kita akan tengoklah contoh macam mana kita nak meningkatkan suatu momentum. Okey, kalau kita bercakap tentang daya impuls, kita akan bercakap tentang masa hentaman. Okey, masa hentaman tu apa benda? Masa hentaman tu masa bila ada dua objek hentam. Okey. Lagi ini kita tengok. Kita akan tengok nanti. Okey. Bila bercakap tentang masa hentaman, kita ada dua faktor. Okey, faktor yang selalu digunakan pakai adalah permukaan lembut dan permukaan keras. Okey. So ada dua faktor, permukaan lembut dengan permukaan keras. Kalau permukaan keras, okey, kalau kita tengok dekat sini, kalau saya tumbuk dinding ni, sakit tak? Sakit, betul tak? So, sakit itu disebabkan daya impuls. Okey, sakit itu disebabkan daya impuls. Okey, so kenapa itu terjadi? Okey, kalau permukaan yang keras, dia akan memendekkan masa hentaman. Okey, maksudnya kita hentam dalam tempoh yang sekejap. Okey, jadi bila masa hentaman pendek, daya impuls akan bertambah. Okey, saya ulang lagi sekali, disebabkan itulah kita jadi sakit bila kita tumbuk permukaan yang keras. Okey. Kemudian kita tengok juga kalau permukaan yang lembut. So, konsep yang sama, kita nak tumbuk dinding. Cuba kalau kita pakai boxing glove, kita tumbuk dinding, sakit atau tidak? Tak sakit, betul? Okay, kenapa tak sakit? Sebab boxing glove tu, dia lembut. So, permukaan yang lembut, dia akan memanjangkan masa hentaman. So, bila masa hentaman tu panjang ataupun lama, daya impuls adalah kecil. Sebab itulah tak sakit bila kita menumbuk dengan ada pelapik. Konsep impuls dan daya impuls kita boleh diaplikasikan dalam sukan softball. Okey. Sebagai contoh, kita mulakan dulu dengan impuls. Oh, sebelum tu, saya lupa. Saya hanya mengajar aplikasi fizik di dalam sukan softball ya. Saya bukan mengajar teknik memukul dalam sukan softball. So disclaimer ya. Okey.
So, untuk memukul bola softball, so kita biasa kan tengok kat TV, dia akan pukul daripada sini, dia hayun ke depan. Okey, kenapa dia buat macam ini? Kenapa tak boleh pukul macam ni je? Kenapa mesti macam ni? Pukul. Okey, ini kerana impas akan bertambah jika masa tindakan bertambah. So, apa maksud masa tindakan? Masa tindakan tu maksudnya, daripada mula kita pegang ni, bila kita pukul gerak sini. Okey, masanya akan jadi bertambah. Bila masa tindakan bertambah, hal laju pun akan bertambah. Okey, ini sekaligus akan meningkatkan impas. So, sebab itulah kalau kita pukul seperti ini, bola akan pergi dengan lebih jauh. Kalau nak menangkap bola softball, okay, kita lebih menggunakan daya impas. Okay. Seperti yang saya cakap tadi, kalau kita guna daya impas, so kita kena bercerita tentang masa hentaman. So, apa itu masa hentaman? So, apabila bola datang kepada glove ini, sarung tangan ini, so kita perlu tangkap dia. Okay, perlu tangkap. So, kita ada dua kemungkinan. Sama ada kita sakit atau tak sakit. Kalau kita sakit, maksudnya daya impasnya kuat. Kalau kita tak sakit, itu daya impasnya tidak kuat. Okay? Jadi, untuk menyenangkan catcher, kita perlu design glove yang tidak sakit lah. Okay? Masuk kat sini, kita perlu memanjangkan masa hentaman. So, sebab itulah, dalam glove ini, kita ada span-span yang lembut. Di mana, seperti saya cakap tadi, kita kaitkan balik dengan glove menumbuk tadi. Okay? Permukaan yang lembut akan memanjangkan masa hentaman. Jadi, jika masa hentaman panjang, bola itu akan mengenakan daya impas yang kecil terhadap sangan. Sebagai contohlah, bola datang, so dia berhenti dekat sini. Dia bukannya terus pergi, dia stop. Dia actually ambil masa untuk dia stop sebab permukaannya adalah lembut. Okay? Masa hentaman dia akan jadi lama. So, kita akan dapat tangkap bola dengan selesa lah tanpa ada kesakitan. Selain daripada sukan softball, okay, dekat rumah pun kita akan banyak aplikasi daya impas. Sebagai contoh, kalau jenis yang biasa masuk dapur, apa kita panggil tu? Batu lesung. Okay, batu lesung. So, bila batu lesung, bila kita pukul, kita tumbuk, naik. Tumbuk, naik. Tumbuk, naik. Tumbuk, naik. Kenapa kita tak tumbuk lama macam ni? Okay, kita tumbuk macam ni je, terus angkat. Betul tak? Bila kita ada batu lesung, kita nak tumbuk bawang ke apa, kita buat macam ni. Kalau kita memukul alu kepada lesung, so kita akan pukul dengan cepat. Okay. Kenapa? Sebab kita nak memendekkan masa hentaman. Kalau kita pukul cepat, okay, contoh ni adalah lesung, ini alu. So, bila kita pukul, so masa hentamannya adalah singkat kalau kita pukul laju-laju. Okay. Bila kita pukul laju-laju, dia akan memendekkan masa hentaman. Bila masa hentaman pendek, sebab itulah daya impasnya besar. Okay, kat sini apa yang saya nak tekankan sebenarnya, daya impas besar dengan daya impas kecil, okay, masing-masing ada fungsi dia masing-masing. Kita tak boleh kata daya impas yang besar tak bagus, daya impas yang kecil bagus. Okay? Daya impas besar ada fungsi, daya impas kecil pun ada fungsi dia. Okay? So, secara kesimpulannya, okay, untuk subtopik impas dan daya impas ini, okay, pelajar-pelajar mesti hafal lah. Okay? Mesti hafal apa definisi dia. Okay? Apa rumusnya, apa unitnya. Dan hafal beberapa aplikasi. Okay? Yang saya tunjuk ni hanyalah contoh saja. Sebenarnya terlampau banyak aplikasi. Okay? Even yang luar daripada buku teks, murid-murid pun akan ada banyak. So, sekian saja topik hari ini, iaitu impas dan daya impas. Okay? Murid-murid jangan lupa untuk mengikuti kelas Bestari untuk mengetahui topik-topik apa yang akan di-cover oleh saya pada episod yang akan datang. Sekian, terima kasih. Bye-bye.